di dalam bulan Rajab ini. Dan seperti mana yang disebutkan di dalam riwayat yang masyhur, berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj, di mana peristiwa ini tuan-tuan merupakan peristiwa yang sangat besar yang dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat, Nabi diperjalankan dengan roh beserta jasadnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa qaidil gharril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال حبيبنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa nabiyyuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan macam-macam yang kita dapat, yang kita miliki, dan semuanya itu adalah anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang semestinya kita syukuri. Dan jangan sesekali kita kufuri, jangan sesekali kita menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ke atas jalan yang dimurkainya. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita kena gunakan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita sesuai dengan apa hikmah tujuan itu, apa hikmah nikmat itu diciptakan. Kalau hari ini kita dikurniakan sepasang tangan, maka apa hikmah tujuan tangan itu diciptakan?
ialah untuk meraih akan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk kita melakukan perkara-perkara yang bersesuaian dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sesekali kita cemarkan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi, alhamdulillah, sekali lagi kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita memperbaiki diri kita untuk jadi yang lebih baik. Kan? Lagi-lagi kita berada di dalam bulan Rajab, salah satu daripada bulan haram. Kan? Dan para alim ulama menganjurkan supaya kita memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan dengan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi suatu persediaan untuk kita menyambut bulan Ramadan al-Mubarak yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, yang dinanti-nantikan oleh orang yang ada iman di dalam hatinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita di dalam bulan Rajab dan bulan Syaban. Dan akhir sekali kita berdoa kepada Allah, balighna Ramadan, sampaikan kita di dalam bulan Ramadan. Kita nak memperbanyakkan ibadah di dalam bulan Ramadan. Kita nak memperbanyakkan baca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Macam-macam ibadah, kita kata pesta ibadah, itu hidup di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Namun, untuk sampai kepada bulan tersebut, kita kena ada persediaan yang cukup supaya kita tidak lesu di dalam bulan Ramadan. Orang lain puasa, buka puasa, semangat tarawih, qiyamnya, kita lepas buka puasa tidur sampai ke sahur. Jadi, ini merupakan hal yang perlu dielakkan dan jangan terjadi di dalam bulan Ramadan yang akan datang, sekira kita diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Rajab ini, seperti mana yang disebutkan di dalam riwayat yang masyhur, berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj, di mana peristiwa ini, tuan-tuan, merupakan peristiwa yang sangat besar yang dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat, Nabi diperjalankan dengan roh beserta jasadnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hal ini dirakamkan dalam Al-Quranil Karim menerusi surah Al-Isra' yang pertama, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tuan-tuan, ayat ini selalu dibacakan oleh para guru-guru kita untuk mengingatkan kepada kita ada peristiwa agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa agung ini berlaku pada tahun Amul Hazni, tahun kesedihan. Kalau kita buka di dalam kitab Khulasah Nuril Yaqin, sebelum Nabi diperjalankan, sebelum Isra' dan Mi'raj, Nabi meninggal dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, isteri baginda yang tercinta, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, dan Abu Talib, pakciknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berserih, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lalu dipujuk oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini merupakan peristiwa yang paling utama yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kerana pada peristiwa tersebut Nabi langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bila kaifin, dengan tanpa kaifian. Wan hisari waftarat ba'da khamsina farad. Ini disebut dalam kitab, dalam manzumah Aqidatul Awam. Disebut wa ballagal ummata bil isra'i. Lepas tu waqad faza as-siddiq. Apa dia? Dan berjayalah bagi mereka yang membenarkan kejadian itu berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, dalam peristiwa ini ialah peristiwa yang mencari adat, yang al-khariqu lil adah. Ini pengajaran Isra' dan Mi'raj. Kalau tajuk dia malam ni pengajaran Isra' dan Mi'raj. Tak tahu tak jawab apa ni kan. Dalam ayat ni tuan-tuan, ayat yang pertama dalam surah Al-Isra', Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan tasbih. Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud apa? Bimakna tasbih alladhi huwa tanzih. Kan? Nak menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang bila mana kalau Allah Taala tu berkehendak pasti jadi. Tidak ada yang mustahil. Kalau benda itu mungkin jadi, itu boleh saja Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala memperlakukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimulakan dengan tasbih. Kerana tasbih itu juga kata ulama at-tanzih, itu suatu penyucian, maksudnya at-takhliyah wa tahmid tahliyah. Tasbih itu, tanzih itu merupakan takhliyah, mengosongkan. Adapun tahmid itu tahliyah. Bila kita cerita tentang Isra' dan Mi'raj, ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia peristiwa yang luar biasa. Tapi benda ni boleh sahaja berlaku. Maka sebab tu diawali dengan tasbih. Kan? Baik. Maka disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Ayat ni tuan-tuan, kita semua insya-Allah dah tahu maknanya, terjemahannya. Tetapi pengajaran intipati daripada ayat ini tuan-tuan, nak menunjuki yang pertamanya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menciptakan, di dalam menjadikan sesuatu yang luar biasa. Sebab ketika mana Nabi SAW menceritakan peristiwa yang berlaku, sebahagian bahkan orang-orang yang memang tidak menyukai baginda Rasulullah SAW terus memperkecilkan baginda Rasulullah SAW. Nampak? Itu dia. Sehingga ada sebahagian mereka-mereka yang pada awalnya beriman kepada Allah, pada awalnya mempercayai baginda Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, akhirnya dikarenakan iman mereka nipis, mereka tidak percaya, mereka kembali kepada agama asal, mereka kembali menjadi kafir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu dimulai ayat ini dengan Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Nak menyucikan dan mengosongkan bahawa Allah Taala itu tidak lemah. Litanzihi 'anil 'ajz. Ini menyucikan bahawa sesungguhnya tidak berlaku lemah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa ini berlaku pada waktu malam. Berlaku pada waktu malam. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu malam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka gelaran hamba merupakan gelaran yang paling special
yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapatkan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, sababu nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ayat yang pertama daripada surah Al-Isra ini, anna nabiyya alaihi salatu wassalam, bahawa sesungguhnya Nabi kita Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lamma zakara al-Isra, tatkala Nabi cerita tentang peristiwa Isra, wa kazzabuhu, ada sebahagian mereka yang mendustai apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita pasal Isra. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Isra yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qat'i. Barang siapa yang mengingkari Nabi Isra, barang siapa yang mengingkari Isra'nya Nabi, berjalannya Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, orang ini jelas kafir. Kerana ini qat'i. Nah, jadi ketika Nabi menceritakan lamma zakara al-Isra'a wa kadzabuhu, tatkala Nabi menceritakan tentang peristiwa Isra' yang berlaku, Nabi berjalan daripada Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, banyak yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu anzalahallahu tasdiqan li nabihi, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama dalam surah Al-Isra ini kerana untuk membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka turun ayat untuk membenarkan apa yang diberitahu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan, waqala al-Burhan an-Nasafi, telah berkata al-Burhan an-Nasafi, lamma wasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ad-darajatil 'aliyat wal maratib rafi'ah, auhallahu ta'ala ilaihim. Tatkala tuan-tuan yang dirahmati Allah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke darjat yang tertinggi dan pada kedudukan yang tertinggi, al-maqam al-mahmud, Nabi ketika mana sampai ke darjat yang tertinggi dan Nabi mendapat kedudukan yang paling tinggi, auhallahu ta'ala ilaihi, Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, bimadza usyrifuka, bagaimana saya boleh mempermuliakan kamu wahai Rasulullah. Allah Ta'ala kata, macam mana aku nak mempermuliakan kamu wahai Rasulullah, dengan cara bagaimana aku boleh mempermuliakan kamu wahai Rasulullah. Dan ini bukan bermaksud Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu apa yang terjadi sesudahnya, kerana Allah Subhanahu wa taala itu tahu segala-galanya. Ini sebagai tasliyah, sebagai tashrifan, kemuliaan yang Allah Taala beri kepada Nabi kita Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara untuk aku memuliakanmu wahai Rasulullah? Padahal nantinya sudah Allah Ta'ala tahu dan sudah Allah Ta'ala jadikan hal tersebut. Lalu Nabi SAW menjawab, apa kata Nabi? Tusharrifuni bi an tunsibani ila nafsika bil ubudiyah. Iaitu dengan cara, ya Allah, engkau permuliakan saya ya Allah, bi an tunsibani ila nafsika, dengan engkau menisbahkan aku kepada engkau, bil ubudiyah, dengan sifat kehambaan. Nabi ingin dinisbahkan, Nabi ingin menjadi hamba, Nabi ingin dinisbahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Nabi ingin dinisbahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka turun ayat fa anzalallahu taala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kemuliaan yang Allah Taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka gelaran yang paling mulia
yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana sifatnya hamba itu ialah taat, semata-mata taat kepada Tuhannya. Tidak ada bangkang, tidak ada komplain. Yang diharapkan adalah keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi diperjalankan pada waktu malam, lailan. Kalimah lailan ini kan tidak didatangkan alif lam. Ya. Jadi lailan itu nasab ala zarfiyah. Kan? Kalimah tersebut mansub di atas zarfiyah. Dan wa faidatuhu ad-dilalatu bitankirihi ala taqlili muddatil isra'. Kenapa didatangkan lailan itu dengan isim nakirah? Apa maksudnya tuan-tuan? Apa faedah hikmah lailan itu didatangkan dengan kata nama am, tidak kata nama khas? Lailan, malam, tidak dibubuh alif lam. Senang cerita, kalau bahasa Melayu kita, lailan ini dia kata nama am, dia bukan kata nama khas. Dan ini sebenarnya menunjuki bahawa ala taqlili muddatil isra', di atas pendeknya tempoh perjalanan Nabi SAW diperjalankan pada malam tersebut. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maknanya peristiwa ini berlaku dalam tempoh waktu yang tak lama. Ada sebahagian riwayat menyebutkan Nabi bangun daripada tidur dan hamparan Nabi SAW itu masih rasa kepanasannya. Kan? Ketika mana Nabi sudah selesai Isra' dan Mi'raj, Nabi balik, rasa lagi banyak panas. Nak panggil rasa macam, kita kan kalau tidur dengan tikar tu kan rasa ada panas-panas kan tu. Tak hilang ke, maksudnya tempoh perjalanan tu kejap. Padahal zaman dulu, kan, kalau daripada Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa mengambil masa sebulan. Lama tu tuan-tuan dirahmati Allah. Kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kan? Sebab tu di awal dimulai dengan lafaz subhana. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, jasad berserta roh. Jasad Nabi dan berserta roh. Dan pada malam itu, kana na'iman fi baiti Ummi Hani ba'da salatil Isya'. Nabi tidur kat rumah Ummu Hani. Kan? Lepas solat Isya' Nabi tidur sat. Kan? Dan peristiwa itu berlaku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kemudian ketika peristiwa itu berlaku, kan, Nabi pergi cerita, kan, kepada kaum Quraisy. Fata'ajjabu minhu. Mereka takjub dengan apa yang dikhabarkan, apa yang diberitahukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Betul ke ni? Kan? Nabi cerita, Nabi diperjalankan sekian. Nabi cerita. Mereka takjub, pelik lah. Kan? Kemudian wartadda nasun mimman amana bihi. Dan ada sebahagian mereka yang mendengar itu, mula-mula mereka beriman, kemudian mereka kafir, mereka kufur, mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka, kan, menyembah Lata wal Uzza ataupun apa sajalah, menyembah berhala, kan.
ketika mana mereka mendengar peristiwa ini disebutkan. Dan kemudian wasa'a rijalun ila Abi Bakr radhiyallahu an. Dan ada segerombolan mereka-mereka yang dengar ni kan, mereka pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Sebab Sayyidina Abu Bakar ni mereka tahu orang yang paling rapat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar. Jadi mereka ni nak tanyalah apa, mereka nak tahu apa pendapat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tengok. Faqala in kana qala laqad sadaq. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ketika mana satu kumpulan Quraisy ni pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, dia cerita, wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Rasulullah cerita kata macam ni, apa pendapat kau? Faqala in kana qala laqad sadaq. Kalau yang berkata itu baginda Rasulullah, itu tidak ada yang mustahilnya. Laqad sadaq. Didatangkan lam, kemudian qad, sadaq ni tahqiq. Apa saja yang diberitahu oleh Rasulullah benar. Faqalu, maka pada ketika itu kaum Quraisy musyrikin ni, mereka sebenarnya apa? Nak orang panggil, nak mematahkan hati Sayyidina Abu Bakar supaya Sayyidina Abu Bakar ni berpaling daripada Rasulullah SAW. Ni jahatnya mereka. Sebab apa? Dalam tanggapan mereka, kalau Sayyidina Abu Bakar tak beriman kepada Rasulullah, sahabat-sahabat lain memang tak beriman lah. Abu Bakar apa? Sebab itu mereka ni dengan keinginan yang tinggi, keinginan yang bodoh lah kita kata, pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, nak meyakinkan, maksudnya apa? Nak beritahu jangan percaya kepada Rasulullah. Bohong ni. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, kalau memang itu daripada Nabi SAW, memang sungguh itu benar-benar belaka. Maka mereka tak percaya. Mereka pelik dah. Faqalu atusaddiquhu ala zalik. Buat Quraisy ni tanya, kau benarkan cerita ni? Kau boleh percaya dengan cerita macam ni? Dia macam tu lah. Atusaddiquhu ala zalik. Kau boleh benarkan cerita macam ni? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Qala inni la usaddiquhu ala ab'ad min dhalika. Kata Sayyidina Abu Bakar dengan yakinnya, sesungguhnya aku membenarkan apa saja yang diberitahu oleh Rasulullah. Bahkan kalau lebih jauh daripada itu pun aku percaya. Fasummiya siddiqa, maka dengan sebab itu Sayyidina Abu Bakar digelar dengan gelaran As-Siddiq. Pasal apa? Kerana membenarkan apa saja yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar kata, kalau lebih jauh daripada itu pun aku percaya. Fasummiya Siddiq, maka dia mendapat gelaran As-Siddiq. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, wa kana dzalika qabla hijrah sanah bisanah. Peristiwa ini berlaku setahun sebelum Nabi berhijrah. Dan memang Nabi berhijrah dengan orang yang paling mencintai Nabi SAW, ani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Peristiwa ini berlaku 1 tahun sebelum hijrah. Dan ketika hijrah, dengan siapa Nabi SAW mencari teman? Dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini bukan bermaksud sahabat-sahabat yang lain itu tidak mencintai Rasulullah. Ya, mereka juga mencintai Rasulullah. Tetapi spesialnya Nabi dan Sayyidina Abu Bakar ni bersahabat sehingga dirakamkan dalam Al-Quranil Karim ma'a sahibihi. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, barang siapa yang mengingkari persahabatan Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah, hukumnya kafir. Bila niza', tak ada bantahan. Orang yang mengingkari persahabatan baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, ini kafir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah yang berlaku ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan tuan-tuan, saya yakin cerita Isra dan Mi'raj ini sudah banyak kita dengarkan daripada guru-guru kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu cerita tuan-tuan.
mereka ni uh, baik, mereka beritahu, wajah wahidun minhu faqala ya Muhammad, kan? Ada satu cerita, ya, mereka ni berjumpa dengan Nabi SAW. Ni saya tak cerita tentang Nabi naik ke langit pertama, tak, saya cerita secara sinopsis, kita kata pengajaran. Nak ceritanya, ramai juga yang tak mengaku dan ramai yang mengaku, kan? Ada seorang tu pergi jumpa dengan Nabi SAW, kan? Dia kata, dia jumpa dengan Nabi SAW, ya Muhammad, waja'a wahidun minhum faqala ya Muhammad kum. Dia tak puas hati ni, dia jumpa dengan Nabi SAW, wahai Muhammad, bangun, kan? Faqama alaihi salatu wassalam, Nabi bangun, kan? Kemudian faqala, maka kata pemuda Arab tersebut yang kau ajak ni, dia cakap, irfa ihda rijlaika, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, angkat satu kaki kau je, kan? Lalu farafa, Nabi angkat. Summa qala, kemudian kata lagi, irfa'il ukhra, angkat lagi sebelah. Maka kata Rasulullah, in rafa'tuha asqatu. Kalau aku angkat satu lagi, jatuhlah aku. Tengok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni mereka nak merendah-rendahkan Nabi SAW. Ada seorang pemuda ni, dia pergi jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, bangun. Rasulullah bangun. Angkat satu lagi. Rasulullah angkat. Angkat lagi satu. Kalau aku angkat lagi satu, jatuhlah aku. Lalu apa kata pemuda tersebut? Faqala al-kafir, maka berkata si kafir ini, idza lam tarfa' 'anil ard shibran fa kaifa rafa'ta ila as-sama' wa ila sidratil muntaha. Kata kafir ni, kalau kau tak boleh angkat, daripada, kalau kau tak boleh angkat dua kaki kau ni shibran, satu jengkal, macam mana engkau diangkat ke langit? Macam mana engkau boleh pergi ke langit dan ke sidratil muntaha? Nak cerita tuan-tuan, maksudnya kalau Nabi tak boleh terbang walaupun sejengkal, macam mana Nabi boleh naik ke sidratil muntaha? Dia ingat kena naik sidratil muntaha tu dengan terbang saja, kan? Sebab itu peristiwa ini berlaku memang al-khariqul lil adah, benda yang menyalahi adat kebiasaan. Tengok, faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi marah. Nabi sebut, ukhruj minal masjid, celaka engkau, keluar kau daripada masjid, celaka engkau dengan perkataan ini. Dia kata, pergi engkau kepada Sayyidina Ali, kau akan dapat jawapannya. Nabi halau pemuda ni, okey, kau pergi, keluar, kau pergi jumpa dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ada jawapannya. Rasulullah suruh kafir ni, orang kafir ni yang tanya macam pelik-pelik ni, Nabi suruh dia keluar, pergi jumpa Sayyidina Ali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, Nabi sebut, fa innahu yujibuka, kau pergi jumpa dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali lah yang akan menjawab pertanyaan kau ni. Fa kharaja minal masjid falaqiya aliyan, maka si kafir ini keluar daripada masjid, terus berjumpa dengan Sayyidina Ali. Pasal apa dia jumpa dengan Sayyidina Ali? Sebab Nabi sebut pergi jumpa Sayyidina Ali ada jawapan. Mula-mula dia dah, orang panggil tasghir, mana kata dia dah nak mentangkiskan, nak mengurangi martabat Rasulullah SAW. Rasulullah tak boleh terbang, macam mana boleh sampai ke langit, kan? Nabi SAW bagi tahu, kau keluar daripada masjid, kau pergi jumpa Sayyidina Ali, kau dapatkan jawapan kau ni dengan Sayyidina Ali. Dia pergi jumpa dengan Sayyidina Ali, falaqiya aliyan fahakalahu kisah, maka dia pun cerita dengan Sayyidina Ali tentang kisah ini, kan? Yang dengan apa yang berlaku, maka Sayyidina Ali fasalla saifah, maka Sayyidina Ali keluarkan pedangnya, kan? Terus Sayyidina Ali pancung dia, wa daraba anuqahu, Nabi pancung dia, Sayyidina Ali pancung dia, famata, kan? Maka meninggal, mati dia. Dia pergi jumpa dengan Sayyidina Ali, dia tanya soalan yang sama seperti mana dia tanya kepada Rasulullah. Sayyidina Ali tak cakap banyak, fasalla saifah, terus pancung kepala dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, famata, meninggal dia. Kemudian fa ankaral ashab ala Ali wa qalu lima qataltahu, maka sahabat-sahabat yang lain menyaksikan, sahabat lain bertanya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, pasal apa hang bunuh dia?
5 kau tahu. Siapa yang bunuh dia ni? Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, makul, ini diterima. Ini diterima. Nabi cakap ini diterima. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut faqala ala jawabil ma'arid yakunu hakadha. Jawab bagi orang yang memang ingkar dan macam inilah. Maksudnya apa? Dia memang tak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam hatinya memang ingin merendah-rendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bertanya memang sebab tak tahu, tapi bertanya kerana untuk merendah-rendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ala jawabil ma'ad, inilah jawaban bagi orang-orang yang ingkar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan fa inna Rasul alaihi salatu wassalam lam yu'jiz an jawabi. Disebutkan Nabi bukan tak boleh jawab soalan yang dikemukakan oleh orang itu. Nabi bukan tak boleh jawab, Nabi boleh jawab. Cuma kalau Nabi jawab, dia tak akan terima benda. Dia tak akan terima. Maka fa arsalahu ilayya la aqtulahu. Maka Nabi utuskan orang ni pergi jumpa aku untuk aku bunuh dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peristiwa yang berlaku. Kisah yang berlaku. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah. Setahun sebelum Nabi berhijrah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang peristiwa ini kita kata peristiwa yang sangat bermakna, yang berlaku kepada batang tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa ini juga menjadi ujian bagi mereka-mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sengaja saya ceritakan benda ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat ambil pengajaran dan pengiktibaran. Maknanya iman kita mesti kena sungguh-sungguh beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, secara peribadinya tuan-tuan, kalau kita hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita mendengar sendiri pengkhabaran ini daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak tahu tuan-tuan sama ada kita termasuk di dalam kategori orang yang beriman bersama Sayyidina Abu Bakar ataupun sebaliknya tuan-tuan. Kita alhamdulillah tuan-tuan, dan kita beriman hari ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kebenaran yang dibawa datang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam setiap perjalanan dakwah kita, di dalam setiap perjalanan ibah kita menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, ada ujian yang mendatang. Ada ujian yang mendatang tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kan, kita sanggup menempuh ujian tersebut ataupun tidak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai hari ini di kalangan kita yang tidak mempercayai sepenuhnya terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah bagi mereka-mereka yang beriman, bagi mereka-mereka yang ada iman di dalam hatinya, bagi mereka-mereka yang ingin mencari kebenaran, bagi mereka-mereka yang diberi petunjuk oleh Tuhan, bagi mereka yang mencari cintanya Tuhan, maka mereka-mereka ini akan mendapat keuntungan yang sangat besar di dunia dan di hari akhirat kelak tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam peristiwa ini tuan-tuan, diperjalankan daripada Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Nun jauh sana tuan-tuan. Nak menunjuki bahawa sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan sesuatu yang mungkin tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari satu sudut ada kemuliaan
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Masjid Al-Aqsa, ke Baitul Maqdis. Ada 3 masjid yang utama kan, yang sepatutnya kita tak ada masalah habiskan duit untuk pergi ke 3 masjid ni. Pertama Masjid Al-Haram kan, kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa kan. Semua masjid ini, ketiga masjid ini ada berkait rapat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Masjid Haram di Mekah, itu tempat baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kalau di Madinah, maka tanah Madinah satu tanah yang sangat diberkati. Kenapa? Kerana di sana wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di Masjid Al-Aqsa, di situlah Nabi mengimami bagi sekalian para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipilih menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak ragu sama sekali apa yang dibawa datang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sebagai ujian keimanan kita pada hari ini, tuan-tuan. Dia bukan nak cerita Isra dan Mi'raj saja. Banyak lagi benda lain yang Nabi SAW sebut, tapi kadang-kadang kita kurang nak percaya, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak nampak. Macam sembahyang berjemaah ni, tuan-tuan. Sembahyang berjemaah, dan ramai sahaja orang yang mengetahui fadilat mereka-mereka yang mendirikan sembahyang berjemaah, tapi berapa ramai yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan solat fardu secara berjemaah. Nabi sebutkan tu dalam hadis, disebut salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih. Nabi laluan azan insya-Allah. Mi'at. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut, man qala hina yasma'un nidaa, barang siapa yang berdoa kan, sesudah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Nabi sebut, dakhalat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Orang ini wajib mendapat syafaat daripada aku pada hari kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita baca doa sesudah azan, mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu, tuan-tuan. Jadi begitulah sedikit apa yang berlaku di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, tentang Nabi naik ke langit yang pertama, kedua. Itu insya-Allah, tuan-tuan, akan diceritakan oleh guru-guru kita. Dan kalau nak tahu ceritanya secara pasti, secara panggil satu persatu, boleh buka di dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Dalam kitab Kifayatul Muhtaj kita jauhi, tuan-tuan, dan dialih bahasa ke Rumi. InsyaAllah, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Jadi pengajaran yang sangat besar ialah keimanan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat tidak, kita kena cinta apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga mengajarkan kita tentang cinta, tentang kasih. Kan? Kerana peristiwa ini ialah tasliyatan minallahi ta'ala, suatu pujukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi yang sangat dicintainya, supaya Nabi jangan terus bersedih, Nabi jangan terus berduka cita. Dan diceritakan dan diriwayatkan sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, hati Nabi dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Mudah-mudahan kita berada di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah.
Jadi peristiwa ini mudah-mudahan dapat membangkitkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.